Sekiranya anda mempunyai masa lapang pada hari Minggu dan berminat untuk mendalami ilmu Al-Quran, kami mengalu-alukan kedatangan anda untuk menyertai program pengajian Al-Quran wal Qiraat yang berlangsung setiap hari Jumaat dan Sabtu bertempah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Program ini terbuka kepada orang ramai yang mempunyai keinginan mendalami ilmu Al-Quran, tidak mengira umur dan pangkat. Melalui program ini, para peserta akan lebih menghayati bacaan Al-Quran kerana setiap bacaan akan diperdengarkan oleh tenaga pengajar yang lebih mahir dan bertauliah. Para peserta juga akan lebih bermotivasi untuk membaca Al-Quran apabila mempunyai pengetahuan tentang penggunaan kaedah yang betul. Sekiranya anda berminat untuk menyertai kursus pengajian ini, anda boleh menghubungi talian pejabat am atau menerusi WhatsApp kami. Anda boleh juga mendaftar secara walk-in di bangunan Pusat Khusus Pengajian Ilmu-Ilmu Islam, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. I wake with the light of the dawn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamunya marilah sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama mendengar sedikit tazkirah ringkas pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada diri kita semua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama lagi kita akan menyambut satu bulan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini adalah disebut sebagai bulan Ramadan. Maka apabila nak sampai kita kepada bulan Ramadan, sebahagian daripada kita mungkin ada rasa gembira dia nak tiba bulan Ramadan ni.
Bulan kita sebut sebagai satu bonus lah. Satu bonus bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ganjaran yang besar bagi sesiapa yang melakukan ibadat pada bulan Ramadan, yang mana ganjarannya tidak sama dengan ganjaran pada bulan-bulan lain. Jadi di sini tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh nilai, kita boleh nilai sendirilah. Kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, maka kita boleh nilai dari sudut keimanan kita, ketakwaan kita, rasa lagu mana. Waktu paling kita boleh nilai pada diri kita masing-masing lah. Tetapi apabila nak sambut Ramadan ni, gapo persiapan kita? Tu. Persiapan kita nak sambut Ramadan. Kalau kata imtihan ni, nak periksa, persiapan pelajar nak periksa, gapo dia? Dia ada persiapan dia. Persiapan kita untuk menyambut Ramadan, apa dia yang sebenarnya perlu kita persiapkan. Sebelum kita pergi pada satu persatu tentang perkara-perkara yang perlu kita siapkan pada diri kita sebelum menyambut Ramadan, lebih dahulu kita dengar satu ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni, tibanya Ramadan, di mana-mana tempat ceramah, tak ada apa-apa boleh dengar. Akan dibacanya ayat ni, sebab ayat ni menentukan kita ni nak menyambut Ramadan, apabila berpuasa, apabila selesai puasa, apa natijah yang kita akan dapat daripada Ramadan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah mewajibkan ke atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Inilah ayat yang mana natijah daripada selesainya kalau puasa ya, akan mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Yang pertama sekali, sebelum menyambut Ramadan, apa perlu kita buat adalah melakukan taubat nasuha. Kita kena mesti nak masuk bulan yang mulia ni, kena bersih lah. Kena bersih diri. Bukan sekadar bersih pakaian semua sekali. Bersihnya dalam hati kita, taubat nasuha. Dan khususnya yang paling penting sekali, kita kena banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni beri kesempatan kepada kita untuk masuknya Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita perhati, apabila hampirnya Ramadan, banyak kalau tengok dalam Facebook banyak tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seorang tak ada. Nak masuk minggu kedua pula dekat Ramadan, pasal orang-orang. Mungkin orang terdekat dengan kita, waris-waris kita, anak beranak kita, sahabat anaknya ada seorang buat ni, rebah. Tiba-tiba umur sama je. 30 lebih. Nak ayat 30 berapa tu, tak boleh ayat 30. Tak ada umur 30 lebih. Tiba-tiba jatuh rebah, meninggal. Ngaji sekali di Mesir, kita dengar dia meninggal, kita sewa macam tak lama dah kita nak pergi. Berasa bimbel tu ni. Bimbel takutnya tak dah masuk bulan Ramadan. Jangan kita suka, kita gaguh hebat ni, kita lambat pergi jumpa Tuhan dah. Takdir Allah Ta'ala kita tak tahu. Maka kalaulah Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita masuknya Ramadan pada kali ini, tuan-tuan, maka kita bersedialah dengan persiapan yang terbaik. Persiapan yang terbaik supaya kita dapat melakukan ibadat dengan ibadat yang sempurna.
yang ibadat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Membaca qiraat warsh tu dah. Jangan kata baca salah pula. Kita kata salah baca Quran. Qiraat warsh an-Nafi'. Okey, maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Kalau kita nak menuju kepada kejayaan, tidak ada cara lain, tuan-tuan, adalah kita mesti bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, kullu khata'un tawwab. Maksudnya, setiap anak Adam ni pasti akan melakukan kesalahan, sikit banyak. Melakukan kesalahan pada diri dia, boleh jadi, ataupun melakukan kesalahan pada orang lain, melakukan kesalahan pada makhluk lain, melakukan kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita duduk dalam kelompok yang ramai ni. Duduk dalam kelompok yang ramai ni dia macam-macam ni. Ada hak suka gorak, ada hak suka khenak, macam-macam. Jadi mungkin ada terasa ke lagu mana kita sama-sama lah untuk memohon maaf di kalangan kita, khususnya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebut yang keduanya adalah berbaik dengan semua orang dan melupakan semua persengketaan dan dendam. Oh, ni hak payah ni. Nak masuk Ramadan, belum Ramadan tu nak bergocoh semacam ni. Tak boleh lepas. Tapi nak tiba Ramadan ni tuan-tuan, bulan yang mulia, kita pakat bermaaf-maafan, mudah ibadat kita lebih tenang. Orang duduk dalam keadaan balah ni, dia tak sedap duduk ni. Oh, kita buat ibadat payah. Nak tidur pun tak cenderung. Sebab apa? Bahasa gerai semacam. Tapi apabila kita maaf di antara kita bermaafan, mudah-mudahan kita masuk pada bulan Ramadan, kita akan jadi orang yang mana tenang, rasa sukanya nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tujunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu yang kedua, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu perkara yang besar juga di sisi kita, kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang ketiganya adalah memohon kemaafan daripada kedua ibu bapa kita. Oh, ni perkara yang besar ni. Kita nampak kecil, tanpa redha ibu bapa kita, mustahil kita akan dapat redha Allah SWT. Ni perkara yang besar. Kadang-kadang kita terlepas pandang. 2 tahun lepas kita kata musim Covid, boleh dah kita beri alasan kata tak boleh balik tak boleh balik. Ayah sebab apa? Sebabnya Covid, bahaya. Nah, lah ni boleh balik dah, tak balik juga. Ni hak bahaya ni. Ni hak risiko besar sikit kita nya. Takut-takut ibu bapa kita di kampung, di kawasan, di rumah-rumah tu berasa kecil hati dengan kita, maka kehidupan kita boleh jadi tidak berkah. Nak kejar keberkatan ni, nak cari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka keutamaan para kitanya yang ketiga tadi adalah sama-samalah. Kalau mak dan ayah kita masih ada, baliklah sebelum Ramadan ni, minta maaf kau bagi bagilah hadiah apa balik ni, ke balik saja berat ni. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bercadang untuk nak jajak panjanglah, sebab kita sikat je dah. Ambil poin saja. Kemudian seterusnya, ni yang terpenting juga, mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan puasa. Nak puasa, ilmu ngaji dulu tak ingat ada muka puasa setahun sekali kan? Ni. Tidak puasa sama. Puasa setahun sekali, maka kita kena ada ilmu juga. Lagu mana contoh tengah sahur dia, tengah sahur duduk buat makan sedap molek bunyi azan. Makanan duduk dalam mulut ni. Nak terlek ko nak ke. Nak terlek batal. Nak ke ni kena ada ilmu ni. Jangan ilmu sendiri. Kalau bazir tak boleh Tuhan mahu terlek. Berat. Kalau nilas sendiri berat. Maknanya kena ada ilmu. Lagu mana kita nak masuk Ramadan? Apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita? Apakah perkara-perkara yang memberikan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian yang kelima, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah
Ni hak paling besar sekali. Paling besar sekali. Yang kelima adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni, luar daripada Ramadan pun, kalau kita baca Quran boleh pahala dah. Baca Quran pada luar Ramadan. Tidak masuk bulan Ramadan lagi. Masuk bulan Ramadan, memanglah digalakkan untuk kita ni baca Quran dengan banyak. Bahkan disebut ulama-ulama dulu sehingga memperbanyakkan ibadat baca Quran berbanding ibadat sunat yang lain. Dan sebutnya pentingnya untuk kita ni beramal dengan Al-Quran khususnya pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah SWT, kalaulah bulan puasa pada tahun lepas tu kita tidak khatam lagi Quran 30 juzuk di dalam bulan Ramadan, maka tahun ni sama-samalah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, kita sama-sama target paling kurang, paling komen sekali, paling malah kita teralah khatam sekali sahaja di bulan Ramadan. Rasanya ada lagi di kalangan kita ni tak mampu lagi nak khatam Quran. Ni boleh jadi. Boleh jadi ada lagi yang tidak mampu nak khatam Quran. Sebab apa nak baca Quran ni kalau tak belajar, tak boleh nak baca ni. Bukan dia huruf dha jadi huruf ba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Balik awal belakang makmum tu. Ni. Sebab awak tak sah remaja waladdallin. Ada ni, ada yang berlaku seumpama ni. Umur berapa ni? Hebat ke tak orang ni? Hijau sedap ni, pecing orang hebat ni. Pengetahuan. Tak kira lah pengetahuan sekolah mana ni, mari jumpa. Dia nak ngaji, nak sebut pengetahuan ni hebat. Mari nak ngaji rupa-rupanya alif bata pun tak kenal tuan-tuan. Dia duk perhati ngajar lama. Dia kata, mana pocik ni duk tengok semua. Rupanya alif bata pun tak kenal. Saya pecing pengetahuan dah. Tapi saya malu nak royak. Tak pandai baca Quran. Jadi kalau ada di kalangan kita pada hari ini yang tidak mampu lagi untuk nak baca Quran dengan baik, kena carilah buku Quran. Dan kalau tengok di kias kita pun ada. Di tempat PKP air buat kelas pengajian talaqi Quran bersanaknya, tidak bersanaknya, tahsin ada belakang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah SWT. Jika ada ruang dan peluang, kita sama-samalah ambil peluang yang ada pada hari ini sebelum tibanya Ramadan 4-5 hari ni, carilah. Dia carilah tok guru kat rumah. Kau betul sikit sebanyak sebelum kita nak masuk Ramadan untuk kita nak baca pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir seterusnya adalah menjaga solat berjemaah. Ni sembahyang jemaah ni. Bunyi jangan mudah nak sebut. Nak buat dia masya-Allah. Bunyi azan tu kalau orang ada dengar, kalau contoh dengar azan, ya hayya 'alas salat. Dia dengar azan tu kalau ajak ai sembahyang tu berasa dalam hati nak pergi sembahyang tu hebat dah tu. Tapi kalau dengar azan ni buat tak ira. Dekat-dekat nak asar tu, kalau contoh zuhur dekat asar, azan pula ni. Berat. Tak berasa nak pergi semayang. Kalau tak boleh nak semayang jemaah di surau. Contoh nak pergi jauh. Duduk mana baru nak yakin kau contoh dia. Ataupun duduk jauh lah daripada surau. Semayang jemaah di kalangan di kalangan ahli bait tu. Maksud dalam jabatan ada 5 orang. Maka semayang jemaah 5 orang tak ada. Kalau boleh kita jagalah solat Jumaat supaya kita mendapat pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara rekahnya beberapa perkara yang disebut tadi berkaitan dengan persiapan kita untuk nak masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ada rasa teringin untuk nak cari di bulan Ramadan pahala yang lebih dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tazkirah pada pagi ini hanya setakat itulah sahaja. Pada awalnya, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias dikenali sebagai Mahad Al-Da'wah Wal Imamah pada tahun 1994. Ia merupakan cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat. Mahad Al-Da'wah Wal Imamah dirangka semula dalam struktur yang lebih dinamik dengan penubuhan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias pada tanggal 24 Ogos 1999. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra atau singkatannya KIAS
adalah sebuah pusat pembangunan ilmu dan pendidikan Rabbani untuk melahirkan golongan yang berkelayakan dalam pembangunan masyarakat dan negara yang sejahtera. Dengan itu, pengajiannya berteraskan ilmu wahyu dengan pendekatan untuk kegunaan semasa dan seterusnya. Moto Qiyas adalah Al-Asalah wal-Ma'asarah, keaslian tunjang semasa pendekatan. Sudah tentu, pengajian dalam bentuk ini sangat diperlukan untuk pembangunan manusia masa kini. Visi Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias adalah untuk menjadikan Kias sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Rabbani. Misi Kias adalah bertekad untuk melahirkan graduan yang progresif, berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia yang dapat memberi khidmat kepada ummah dengan penuh dedikasi dan berkesan. Sehingga ke hari ini, Kias berjaya menawarkan 18 program kepada pelajar meliputi peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Pada tanggal 23 Mac 2021, Kias telah berjaya dinaik taraf kepada College University. Program-program pengajian yang ditawarkan adalah untuk pembinaan ilmu dan melatih pelajar supaya dapat memenuhi keperluan pembangunan masa kini sebagaimana yang diaspirasikan. Bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0, penawaran program baru merangkumi 2 program asasi, 2 program diploma dan 8 program ijazah sarjana muda. Di samping itu juga turut menawarkan program sarjana dan doktor falsafah. Program-program ini mampu menyediakan modal insan Rabbani yang lebih progresif, dinamik dan berdaya saing. Adalah sangat meyakinkan bahawa tanggungjawab Kias dalam memberikan pendidikan kepada ummah berjalan dengan sebaiknya. Bagi memastikan masyarakat terus mendapat pendidikan yang selaras dengan perkembangan semasa, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra telah menandatangani memorandum persefahaman dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Antaranya ialah bagi menyambung pengajian di Bumi Anbiya dengan adanya kerjasama akademik dengan Universiti Al-Azhar Mesir dan Mahad Qiraat Al-Subra Al-Azhar Mesir bagi membolehkan lepasan diploma Kias menyambung pengajian mereka di peringkat ijazah. Dalam usaha membantu pelajar dari golongan miskin meneruskan pengajian di College University, kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK di Meterai. Menerusi perjanjian ini, MAIK bersetuju untuk memberikan biasiswa penuh dan derma siswa kepada pelajar miskin bagi meneruskan pengajian mereka di Kias. Di samping itu juga, pelajar boleh memohon bantuan keuangan dari pihak PTPTN, Yakin, MARA dan lain-lain. Sejajar penubuhan Kias sebagai College University, kemudahan prasarana telah dipertingkatkan termasuk menyediakan sebuah asrama baharu yang mampu menempatkan 1,500 orang pelajar pada satu-satu masa dengan kos pembinaan RM21 juta Malaysia. Selain itu juga, Kias telah berjaya melahirkan graduan yang cemerlang dan terbilang sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya ialah 5 orang pelajar Kias telah menjadi Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri. Kehebatan itu lebih terserlah apabila saudara Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi telah muncul Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Harapan Kias untuk masa hadapan ialah bahawa Kias dapat memenuhi keperluan masyarakat dan negara dalam pembangunan yang sejahtera melalui khidmat yang diberikan, di samping mencapai status IPT yang lebih tinggi dalam masa terdekat. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias berhasrat untuk menjadi universiti penuh dalam tempoh 5 tahun yang akan datang dan menjadi hub pendidikan tinggi Islam di Nusantara.